العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan kesihatan dan afiat oleh Allah Ta'ala untuk dapat sama-sama kita meneruskan tadabbur kita dan tafsir kita menerusi surah Al-Insan. Dan insya-Allah untuk petang ini kita akan menyambung pada ayat yang ke 7 hari itu dah kan? Ya, ayat yang ke-7 pada perkara yang ke-6. Terakhir tadabbur yang terakhir bagi ayat yang ke-7. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah berfirman yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Daripada hujung ayat yang ke-7 itu Allah Ta'ala menceritakan sifat golongan al-abrar. Di antaranya kata Allah yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, iaitu perasaan takutnya mereka pada suatu hari, yakni hari kiamat, yang mana bahayanya hari itu merata-rata tempat. Yakni mereka dikelilingi oleh ketakutan dan juga kedahsyatan di hari kiamat. Berdasarkan kepada hujung ayat yang ke-7 ini, para ulama mengatakan bahawasanya sifat golongan abrar itu mereka sentiasa berlindung, memohon perlindungan daripada seksaan dan kedahsyatan azab di hari kiamat. Ini merupakan salah satu daripada sifat golongan al-abrar. Ya, salah satu daripada sifat golongan al-abrar iaitu mereka sentiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada bahaya dan kedahsyatan dan azab siksaan pada hari kiamat. Kalau kita lihat yang dimaksudkan syar, yakni bahaya atau kejahatan ataupun bala bencana yang menjelma pada hari kiamat itu, dia ada 5 bentuk azab. Ya, ada 5 bentuk ketakutan yang ditakuti oleh golongan al-abrar. Yakni ketakutan yang menjelang pada hari kiamat. Yang pertama adalah ketakutan mereka terhadap keadaan mahsyar. Ya, ketakutan mereka terhadap keadaan mahsyar. Ini berdasarkan kepada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita tentang keadaan mahsyar itu yang menggetirkan manusia. Antaranya yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni keadaan manusia berdiri di hadapan Tuhannya di mahsyar selama 50,000 tahun. Berdasarkan suratul Ma'arij yang mana Allah menyatakan ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah, yang di mana hari diangkatnya akan para malaikat itu dan perkiraan perhitungannya adalah satu hari menyamai dengan 50,000 tahun. 50,000 tahun. Ini adalah keadaan kedahsyatan yang pertama yang ditakuti oleh golongan al-abrar. Ya, kerana manusia kena berdiri di mahsyar itu dalam tempoh yang sangat panjang dan tempoh yang lama, iaitu 50,000 tahun. Baik, itu keadaan pertama.
Dan keadaan kedua, siksaan dan azab di mahsyar itu disebutkan adalah apabila manusia duduk di mahsyar Allah Ta'ala seperti mana disebutkan dalam hadis Nabi, ada di antara mereka dalam keadaan menaiki tunggangan, ada yang berjalan kaki dan ada yang telah diseret oleh para malaikat untuk menuju ke tempat mahsyar. Ini berdasarkan kepada surah Maryam ayat 85 hingga 86 yang mana Allah menyebutkan yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Kata Allah, pada hari kiamat yakni mahsyar itu kami akan membangkitkan orang bertakwa bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan wafda. Wafda ni disambut. Manakala orang-orang mujrim akan diseret mereka oleh para malaikat menuju ke neraka Jahannam dalam keadaan penuh penghinaan. Kata para ulama tafsir, yakni orang bertakwa itu masa dibangkit di padang mahsyar, mereka akan menunggangi tunggangan unta sebagai penghormatan kepada mereka. Ya. Begitu juga dalam hadis yang lain Nabi sebut, manusia bila bangun di padang mahsyar mereka terbahagi 3 golongan. Golongan yang dalam keadaan takut, golongan yang dalam keadaan raghibin, yakni penuh pengharapan, dan yang ketiga adalah golongan yang malang. Dan masing-masing mereka ada yang menaiki seekor unta, 2 orang, 1 orang, 10 orang, ini mengikut kepada amalan masing-masing. Itu keadaan mahsyar. Selain daripada matahari yang ditegakkan di atas kepalanya dengan kadar sejengkal. Ini adalah keadaan mahsyar yang ditakuti oleh orang-orang abrar yang mereka minta perlindungan kepada Allah daripada musibah-musibah ini. Baik, kemudiannya banyak lagi lah matahari dekat atas kepala, kemudian manusia ditenggelami oleh peluh mereka masing-masing, ya, dan tidak ada teduhan, melainkan teduhan di arasy Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, mereka takutkan kepada azab hisab, kedahsyatan dan ketakutan di kala hisab, ya, di kala hisab, ya. Ini adalah merujuk kepada keadaan manusia dihisab, ya, keadaan manusia dihisab sama ada mereka itu dihisab dengan hisab yang mudah atau mereka dihisab dengan hisab yang payah. Jadi golongan al-abrar mereka sentiasa memohon kepada Allah permohonan agar diberikan pada mereka hisab yang mudah. Ya, mereka berdoa supaya mereka mendapat hisab yang mudah. Yang pertama tadi, mereka minta supaya mereka dapat dinaungi di bawah naungan arasy Allah dengan mereka mengerjakan amalan-amalan yang mendapatkan mereka bernaung di bawah arasy Allah. Ini panjanglah perbahasannya kalau kita nak bincang amalan-amalan yang menyebabkan seseorang itu dinaungi di bawah arasy Allah. Yang kedua, mereka minta agar di hari akhirat dipermudahkan hisab mereka, seperti mana riwayat daripada para salaf, mereka membacakan doa Allahumma hasibni hisaban yasira wala tuhasibni hisaban asira. Ya, ya Allah, ya Tuhanku, hisabkanlah aku dengan hisab yang mudah dan janganlah engkau hisabkan aku dengan hisab yang payah. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu an, kata Umar ibn Khattab, ini adalah satu riwayat yang mauquf, maknanya kata-kata daripada Umar. Umar kata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyinu lil 'ardil akbar wa innama yakhiffal hisabu yaumal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya. Kata Sayyidina Umar, hisablah diri kamu sebelum menjelang hari kiamat di mana kalian dihisab. Kemudian kata lagi Umar, dan hiaskanlah amalan kamu
sebelum menjelang kepada kamu hari dibentangkan amalan kalian. Sesungguhnya akan diringankan hisab pada hari kiamat terhadap mereka yang telah pun menghisap diri mereka di dunia. Okey, apa maksud hisab diri kita? Yang dimaksudkan hisab diri kita ni, kata para ulama, makna hisab tu ada dua. Makna hisab ni ada dua. Yang pertama, hisab maknanya ihsa. Ihsa ni maknanya kita menghitung. Kita menghitung dan kita menilai. Iaitu kita menghitung kebaikan kita dan kita menghitung keburukan kita. Maka manakah yang lebih banyak, sama ada kebaikankah ataupun keburukan. Maknanya dalam sehari, apakah kebaikan kita lebih banyak ataupun keburukan seseorang itu adalah lebih banyak. Ini disebut sebagai hisab. Ini seseorang itu menghisab, maknanya dia menghitung kebaikan dan keburukannya. Yang kedua, makna hisab ini juga adalah merujuk kepada iaitu memperelokkan atau menyempurnakan. Memperelokkan atau menyempurnakan. Ya. Kerana makna hisab itu juga disebutkan sebagai bila kita menghitung amalan kita, maknanya kita cuba untuk memperelokkan dan memperbaiki amalan yang dikerjakan itu supaya amalan itu menjadi amalan yang lebih baik. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, iaitu hisab sebelum beramal, hisab ketika beramal dan hisab sesudah beramal. Hisab sebelum amal ni maknanya kita menghisab tujuan kita, nawaitu kita mengerjakan sesuatu amal itu untuk apa? Apa yang kita nak kejar. Hisab ketika beramal ni maknanya kita menghisab bagaimana untuk menjadikan amalan kita lebih baik dan lebih sempurna. Itu hisab ketika beramal. Dan yang ketiganya adalah hisab sesudah beramal. Maknanya adalah kita menghisab amalan kita sesudah kita selesai mengerjakannya agar dapat kita beristiqamah. Maknanya agar kita dapat kekalkan amalan itu. Supaya kita dapat kekalkan amalan itu, supaya amalan itu berterusan. Okey. Kemudian yang seterusnya, takutkan kepada azab mizan. Takutkan kepada azab timbangan dan suratan amal. Kerana ketika di mizan itu, manusia akan ditimbang amalannya, termasuklah yang ditimbang bersama dengannya adalah suratan amalannya. Termasuk yang ditimbang bersamanya adalah suratan amalannya. Maka ini menunjukkan kepada kita keadaan golongan abrar, antara yang mereka takuti adalah mereka takutkan kepada keadaan mizan. Mereka takutkan keadaan di mizan. Di mana ketika di mizan itu Allah Subhanahu wa taala, ketika di mizan itu Allah Subhanahu wa taala akan menimbang seluruh amal mereka dan mereka akan mengetahui manakah amalan mereka yang diterima, dan Allah akan menimbang kejahatan mereka dan mereka akan mengetahui manakah amalan, manakah dosa mereka yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebabkan kerana itu mereka akan berada dalam keadaan ketakutan. Maknanya menunjukkan kepada kita di sini bahawasanya ketakutan kerana jika kejahatan mereka jauh lebih berat daripada kebaikannya. Sebab tu golongan al-abrar bukan sekadar mereka takut pada hari mizan ditimbang amal, bukan sekadar mereka berlindung daripada kesulitan di ketika mizan, tapi mereka juga berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang memberatkan timbangan mizan mereka. Ini ada amalan-amalan yang khusus yang Nabi SAW ajarkan.
Cuma saya tak nyatakan dekat sini takut panjang kita punya perbahasannya. Baik, yang seterusnya, azab ketika di sirat. Azab ketika di as-sirat. Ya, azab ketika di as-sirat. Azab di ketika as-sirat ini adalah maknanya apabila mereka hendak melintasi dan menyeberangi titian sirat Allah Ta'ala. Ya, titian sirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini menunjukkan pada kita ketakutan yang ditakuti itu adalah apabila mereka hendak menyeberangi titian sirat yang panjangnya disebut dalam hadis 15,000 tahun, dan ketakutan mereka untuk menyeberanginya. Ini yang disebutkan dalam hadis sahih di mana Nabi SAW menyatakan di ketika manusia itu sampai di as-sirat, tidak ada sesiapa pun la yatakallamu ahadun tilka idzin illa minar rusul. Berkatanya Nabi SAW, di kala itu tidak ada di kalangan manusia yang dapat berkata-kata melainkan para rasul. Dan ketika para rasul berada di atas titian sirat itu, mereka berkata, Allahumma Rabbi sallim sallim. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah dan sejahterakanlah. Yang menunjukkan pada kita, para nabi dan rasul sahaja yang mampu berkata-kata dan berdoa agar diberikan keselamatan dan diberikan perlindungan ketika mana menyeberangi titian sirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya keadaan yang menakutkan manusia adalah ketika di titian sirat. Ya, kerana titian sirat ni kalau ikutkan kata-kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, iaitu jambatan yang mana manusia kena masuk ke dalam neraka. Ini berdasarkan di dalam surah Maryam yang mana Allah menyatakan bagaimana titian sirat ni dia perlu melintasi neraka. Maknanya berada di dalam lembah neraka, cuma bezanya kata Allah, thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiyya. Iaitu Allah Ta'ala menyatakan, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa ketika mereka menyeberangi titian sirat itu, dan kami biarkan orang-orang yang zalim dibakar di dalam api neraka tersebut. Maka dekat sini menunjukkan kepada kita bahawasanya titian sirat ini bukan sekadar kita menyeberangi di atasnya, tapi menyeberangi di dalam neraka itu. Cuma bezanya bila orang beriman melintasinya, Allah mengharamkan ke atas neraka daripada membakar jasad dan tubuh orang-orang yang beriman. Seperti mana Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam daripada disambar oleh api Namrud, ya, api yang dinyalakan oleh Namrud. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya azab yang sangat menakutkan. Baik. Dan yang terakhir adalah azab neraka itu sendiri. Sifat golongan abrar, mereka sentiasa memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala supaya Allah melindungi mereka daripada azab neraka, dan mereka mengerjakan amalan-amalan yang menghindarkan mereka daripada disambar oleh neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, disambar oleh neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan doa yang Nabi SAW ajar, ya, iaitu untuk seseorang memohon perlindungan daripada azab neraka Allah. Ya, seperti mana Nabi mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguhnya aku berlindung daripada azab neraka jahannam. Dan juga dalam ayat Quran juga Allah Ta'ala menyatakan, Rabbana srif 'anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Dalam surah Furqan menyatakan, sesungguhnya wahai Tuhan kami, palingkanlah kami daripada azab neraka jahannam, kerana azab siksaannya adalah azab yang mengerikan.
Ini salah satu doa yang dipintakan oleh golongan al-abrar. Okay, sekarang ni kita nak tengok pada ayat yang ke-8. Dalam erti kata yang lain, kita mesti melakukan amal dan memohon perlindungan pada Allah daripada 5 jenis musibah ataupun azab dan kesulitan apabila manusia itu berada di hari akhirat kelak. Ya, apabila manusia itu berada di hari akhirat kelak. Baik. Kemudian kita lihat ayat ke-8. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Yang bermaksud mereka juga memberi makan benda-benda makanan yang dihajati dan disukainya kepada orang miskin dan anak yatim serta tawanan perang. Dalam ayat ini Allah sambung lagi kepada kita cerita berkenaan dengan sifat golongan abrar. Jadi kalau kita nak masuk dalam kategori golongan al-abrar, maka ini salah satu daripada amalan yang dilakukan oleh mereka, ya, yang dikerjakan oleh mereka, iaitu yang seterusnya, selain daripada sifat memenuhi janji, kita dah bincang dah, sifat rasa takut. Sifat yang ketiga adalah sifat pemurah. Sifat pemurahnya mereka dengan suka memberi makan daripada apa yang mereka perlukan, memberi makan pada orang lain dengan apa yang mereka sendiri perlukan, iaitu mereka berbuat kebajikan kepada orang miskin, kepada anak yatim dan kepada tawanan perang, sekalipun tawanan perang itu adalah daripada kalangan orang yang bukan Islam. Ya, sekalipun tawanan perang itu adalah daripada kalangan orang yang bukan Islam. Ya, maka di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya Allah menerangkan pada kita salah satu daripada sifat golongan abrar itu adalah sifat pemurahnya mereka, dan yang keduanya yakni adalah sifat di mana mereka itu mengasihani dan tidak menyakiti dan menzalimi orang lain. Ya, seperti mana mereka tidak menyakiti tawanan perang di kalangan musuh mereka, dan juga mereka tidak menzalimi tawanan perang yang merupakan musuh mereka. Sebaliknya mereka menyantuni dengan berbuat kebajikan, memberikan makan dan sebagainya kepada tawanan perang itu. Okey. Baik. Sekarang ni kita nak tengok berkenaan dengan tadabbur yang boleh kita ambil daripada ayat yang ke-8. Yang pertama, di sini ayat ini Allah menjelaskan kepada kita tentang sebaik-baik sedekah. Antara sebaik-baik sedekah, salah satu daripadanya adalah memberi makan dan minum kepada orang yang lapar ataupun kepada orang-orang yang memerlukan. Ya, kepada orang yang lapar ataupun kepada orang-orang yang memerlukan. Sebab tu dalam banyak-banyak sedekah, Allah Ta'ala menghuraikan di dalam ayat ini sedekah yang menyebabkan seseorang itu tergolong daripada kalangan golongan al-abrar adalah merupakan orang yang memberi makan. Ya, it'amut ta'am, orang yang suka memberi makan kepada orang lain. Okey, sekarang ni kita tengok tentang beberapa perkara mengenai hadis Nabi SAW yang menghuraikan tentang kelebihan memberi makan dan minum kepada orang lain. Pertama saya tulis kat situ sifat ashabul yamin. Sebab golongan abrar ni adalah golongan ashabul yamin juga. Sebab golongan ashabul yamin ni ada banyak. Tapi salah satu daripada ciri-ciri ashabul yamin adalah golongan al-abrar. Adalah golongan al-abrar. Sebab tu dalam ayat surah Al-Insan yang kita bacakan ini,
minta maaf, dalam surah dalam surah Al-Balad. Dalam surah Al-Balad Allah Ta'ala menghuraikan kepada kita tentang ciri-ciri sifat golongan ashabul yamin. Antaranya Allah sebut apa? Au it'amun fi yaumin dhi masghabah, ataupun mereka yang memberi makan kepada manusia yang lapar pada hari kelaparan. Hari kelaparan ni maknanya apa? Hari kemarau, hari orang dalam kesusahan, hari orang dalam keadaan terputus bekalan makanan. Maka mereka datang dan hadir pada ketika itu untuk mencukupkan makanan, keperluan dan juga bekalan kepada orang-orang yang di dalam kelaparan. Kepada golongan orang-orang yang berada di dalam kelaparan. Maka ini adalah termasuk di antara amalan yang dikerjakan oleh golongan ashabul yamin. Sebab di hujung ayat itu lepas Allah cerita tentang memberi makan, Allah kata apa? Wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah ulaika ashabu al maimanah, kata Allah. Allah sebut mereka itulah golongan al-maimanah. Al-maimanah maknanya golongan yang menerima suratan amalannya dengan tangan kanan. Sebab tu kalau kita nak menerima buku suratan dengan tangan kanan, kena perbanyakkan memberi makan kepada orang. Bukan banyaknya kita makan. Ini beza tu. Bukan banyaknya kita makan, tapi banyaknya kita memberi makan kepada orang lain. Ini salah satu daripada kelebihan yang besar dengan kita memberi makan atau membelanja orang makan, menyediakan makan dan bekalan makanan dan sebagainya. Yang kedua, kenapa Allah memuji memberi makan ni? Kenapa Allah Ta'ala sebut tentang amalan memberi makan ni? Kenapa penting sangat memberi makan ni? Ya. Sebab yang kedua, dia adalah sifat golongan abrar. Sebab surah Al-Insan yang kita tengah baca ni, Allah bagi tahu memberi makan pada orang lain ni adalah salah satu, bukan sekadar sifat golongan ashabul yamin, tetapi dia juga sifat golongan al-abrar. Kita dah bincang dah sebelum ni apa itu al-abrar, iaitu golongan orang-orang yang mencintai kebaikan. Golongan yang orang-orang yang Allah campakkan di dalam dirinya mencintai kebaikan dan sentiasa mengerjakan kebaikan. Sebab tu kalau kita nak tergolong di kalangan golongan orang-orang yang mencintai kebaikan dan juga orang yang sentiasa melazimi kebaikan, maka hendaklah kita memberi makan kepada orang lain. Menyediakan makan atau memberi makan kepada orang lain. Walaupun sekadar makan. Kan dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah berpesan kepada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kata, bila kamu masak, maka lebihkanlah kuah kamu itu. Lebihkanlah kuah. Supaya ada bahagian daripada makanan kita itu yang boleh kita berikan kepada orang lain untuk mereka menikmati juga makan bersama dengan kita. Ini menunjukkan Nabi SAW tidak pernah memperkecilkan amalan ini. Setiap kali kalau isi Nabi SAW ingin masak sesuatu, Nabi SAW akan suruh mereka lebihkan kuahnya, walaupun Nabi tak mampulah nak melebihkan isinya, tapi Nabi akan suruh melebihkan kuahnya supaya dengan lebihan itu boleh untuk dikongsikan bersama kepada golongan orang-orang yang dalam kelaparan dan dapat meringankan kelaparan mereka dan kesulitan mereka, walaupun mungkin tak mampu untuk menghapuskan kesusahan mereka, tetapi mampu untuk meringankan, tetapi mampu untuk meringankan, Baik. Yang ketiga, memberi makan ini adalah asbab seseorang itu dapat masuk syurga Darussalam. Bila kita suka memberi makan pada orang lain, ia juga menjadi asbab seseorang itu dapat masuk syurga Darussalam. Sebab syurga ni ada 8 darjatnya. Salah satu daripada darjat dalam syurga itu adalah syurga Darussalam.
Ini berdasarkan kepada hadis At-Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, kalau kita amalkan 3 amalan ini dalam hidup kita, Allah akan jamin kita dapat masuk ke dalam syurga Darussalam. Pertama, kata Nabi SAW, at'imut ta'am, wasilu al-arham, wasallu bil-laili wan-nasu niyam. 3 benda ya. Pertama kata Rasulullah SAW, at'imut ta'am, kata Nabi. Ya, apa makna at'imut ta'am? Hendaklah kamu memberi makan kepada orang-orang yang lapar, kata Rasulullah SAW. Nak masuk syurga Darussalam, yang pertama, kita hendaklah memberi makan kepada orang yang lapar. Itu yang pertama. Yang kedua, iaitu wasilu al-arham, jaga hubungan silaturahim. Ya, jaga hubungan silaturahim. Selalu jaga hubungan dengan keluarga, adik-beradik, dengan jiran, dengan kawan, selalu tanya khabar tentang mereka dan sebagainya. Dan yang ketiga, wasallu bil-lail, bangunlah solat tahajud ketika manusia sedang tidur. Maka kata Nabi, tadkhulul jannata bissalam, kamu akan masuk syurga dengan sejahtera, di dalam syurga yang sejahtera. Jadi kalau boleh, amalkan 3 amalan ni. Kalau masak, beli makanan, beli lebih. Nak bagi kat jiran ke, nak bagi dekat kawan ke, tak ada masalah. Walaupun Nabi kata hanya dengan sebiji tamar. Janganlah kita faham beri makan ni kita nak kena belanja dia nasi berani gam je. Tak. Kita bagilah walaupun kata Nabi dengan sebiji tamar. Kalau kita mampu kadar itu, kita bagilah mana yang memudahkan. Yang keempat, dalam hadis Nabi SAW, kenapa dalam ayat Quran ni Allah cerita tentang memberi makan ni? Memberi makan ni, apa penting sangat memberi makan ini? Disebutkan dalam sebuah hadis daripada Bara' ibn Azib, riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Bara' tanya Nabi, ya Rasulullah, ajarkanlah aku satu amalan yang memasukkan aku ke dalam syurga. Maka Nabi kata, kamu buatlah beberapa amalan ini. Pertama kata Nabi, a'tiq nasmata wa fukka raqbata. Pertama Nabi kata, bebaskanlah hamba. Permudahkan dalam membebaskan hamba. Sama ada kamu terus bebaskan hamba, atau kalau hamba tu nak bebas, kamu mudahkan. Tak payah letak bayaran pampasan yang tinggi untuk bebaskan dia. Kalau percuma lagi baik. Kemudian Abu Darda bertanya, ya Rasulullah, bukankah membebaskan hamba itu adalah perkara yang mudah? Namun, jika seseorang tidak memiliki hamba, macam mana dia nak melakukan amalan itu? Macam kita zaman sekarang kan, dah tak ada hamba kan? Macam mana kita nak buat amalan tadi tu? Maka jawab Nabi, fa'illam tutiq, kalau kamu tak mampu memerdekakan hamba sebab kamu tak memiliki hamba dah zaman itu, fa'at'imil ja'i wasqi adh-dhama'an. Nabi kata jangan tinggal 2 amalan yang hebat ini. Pertama, kenyangkanlah orang yang lapar. Yang kedua, beri minumlah kepada orang yang dahaga. Kalau kita tak mampu nak bagi makanan, paling kurang kita providekan minuman. Ya, macam kita beli air mineral banyak, kita infak. Ya, sama ada untuk guru yang mengajar kuliah ke, ataupun kita infakkan untuk sesiapa yang dalam keadaan dahaga untuk dia ambil manfaat minuman daripada air itu ke, sama ada kita bagi dalam bentuk botol ke, sama ada kita bagi dalam bentuk macam kuku atau kowe water dispenser itu ke, itu tak ada masalah, terpulang. Kemudian yang seterusnya, sebaik-baik amalan. Kenapa Allah Ta'ala memuji tentang memberi makan ini? Kerana di sana adanya hadis Nabi mensifatkan memberi makan ini adalah sebaik-baik amalan. Dalam hadis muttafaq alaih riwayat Bukhari dan Muslim, seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah Islam yang paling baik? Ini apakah sifat orang Muslim yang paling baik? Maka Nabi SAW jawab, tut'imat ta'am.
sifat tanda dia itu seorang Muslim yang baik adalah bila dia nak makan, dia tak lupa kepada saudaranya. Bila dia tak lupa pada saudaranya, dia akan beri juga makanan itu kepada saudaranya tadi. Dia tidak akan memikirkan makanan tu hanya untuk dirinya dan dia mengabaikan orang-orang yang berada di sampingnya atau di sekelilingnya. Ini kalau kita nak tergolong di kalangan golongan al-abrar atau yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai golongan yang melakukan amalan yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seterusnya, sebaik-baik manusia. Ada dalam satu hadis, sebaik-baik amalan ni Nabi sebut dalam Sahih Al-Jami' At-Tirmidzi, Nabi mengatakan ahabbul a'mali ila Allah, amalan yang paling dicintai oleh Allah ada 3. Ada 3 amalan ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sururun tudkhiluhu ala muslim. Inilah hadis yang sahih dari Ahmad. Yang pertama adalah bila kita menggembirakan orang yang dalam kesedihan, atau kita menggembirakan saudara kita supaya dia sentiasa terhibur. Tapi mestilah cara kita menggembirakan dia itu bukan mempermainkan dia, meremehkannya, merendahkan kedudukannya, mengejeknya, tidak. Ini adalah cara pertama yang menunjukkan sebagai amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Bila kita cuba untuk membahagiakan orang, meringankan urusan orang, membantu orang, ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, takshifu anhu kurbatan, kata Nabi SAW. Yang kedua, bila kamu melapangkan kesulitan, dia tengah susah, dia tengah sempit, dia tengah dalam keadaan tertekan, kita cuba lapangkan sedikit. Mungkin kita tak boleh lapangkan semuanya, kita tak mampu, kita ada komitmen. Tapi sungguhnya kita lapangkan sedikit. Kita bukakan sedikit ruang untuk dia bernafas ataupun ruang untuk dia mendapatkan kebaikan dan juga rezeki dan sebagainya. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis ini autatruda anhu ju'an, ataupun orang yang telah pun menghilangkan kelaparan orang lain. Nampak? Memberi makan tadi. Dan yang terakhir autaqdiya anhu dainan, iaitu orang yang telah membantu untuk melunaskan hutang milik orang lain. Orang yang cuba untuk membantu untuk melunaskan hutang milik orang lain. Sama ada dia membantu, bukanlah dia bagi percuma duit tu. Contoh dia kata, okeylah sebab awak nak bayar hutang, awak tak mampu, okey hutanglah dengan saya, tapi awak bayar balik sama jumlah dengan apa yang awak hutang dengan saya. Tanpa dia mengenakan sebarang faedah, ya, sebarang tambahan. Maka pada ketika itu disebutkan ianya sebagai sesuatu yang digalakkan oleh syarak dan merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Amalan yang seterusnya disebut sebagai sebaik-baik manusia. Kelebihan memberi makan ni kepada orang adalah orang yang melakukan perbuatan itu di sisi Allah dan Rasulnya adalah sebaik-baik manusia. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang mana baginda bersabda dari riwayat Ahmad, khiyarukum man at'ama at'am, sebaik-baik kamu adalah mereka yang telah memberi makan kepada orang yang sedang kelaparan. Dan kita kena ingat, memberi makan ni tak semesti pada manusia saja. Kalau kita tengok kucing lapar, kita bagi dia makan. Kalau kita tengok burung lapar, kita bagi dia makan. Hatta bukan sekadar kucing ataupun sekadar makhluk yang biasa. Hatta kata para ulama, kalau dia melihat anjing yang dahaga atau khinzir yang dahaga sekalipun, kalau dia bagi makan, maka ia juga adalah termasuk di antara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Itu adalah merupakan amalan yang terpuji. Baik. Ini berdasarkan kepada hadis yang saya bacakan tadi lah. Yang seterusnya digandakan pahala. Memberi makan kepada orang ni, Allah akan gandakan. Allah akan jadikan asbab dengan orang tu hilang rasa lapar, orang tu rasa kenyang, dia rasa seronok sebab dapat makan, dia rasa gembira dengan sebab dapat makan. Yang mana makanan tu mungkin barangkali makanan yang belum dia dapat menikmatinya ataupun dapat merasainya. Maka ia disebut sebagai amalan yang digandakan oleh Allah. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad lagi daripada Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kata Sayyidatina Aisyah, Nabi bersabda, innallaha la yurabbiya li ahadikum at-tamrata wal luqmata kama yurabbiya ahadukum faluwahu aw fasilahu hatta yakuna mithla Uhudin. Kata Rasulullah SAW kepada Aisyah, sesungguhnya setiap makanan yang kamu beri makan pada orang lain itu sama ada daripada buah tamar, sebiji tamar atau luqmah, sekalipun satu suapan. Masya Allah. Maknanya dalam hadis ni, Nabi bagi tahu, kalau kita bagi ke orang tu makan walaupun sebiji tamar, tak banyak pun sebiji tamar ni tak mengenyangkan pun, tapi banyak tu je yang kita ada, kita bagi kepadanya buah tamar hanya sebiji umpama contohnya, ya, sebiji, tetapi ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ataupun dia bagi orang makan, dia jamu orang makan dengan kadar sesuap je. Punyalah sikit makanan kat rumah dia, dia tak mampu nak sediakan bersuap-suapan, banyak suapan, dia tak mampu. Melainkan dia hanya mampu sediakan satu makanan dengan kadar satu sudu atau dengan kadar satu suapan. Dengan kadar satu sudu dan satu suapan itu, orang yang dalam keadaan lapar tadi dapat apa ni orang kata apa? Dapat menampung kelaparan dia. Dapat menghilangkan kelaparannya untuk seketika. Maka kata Nabi SAW, walaupun dia bagi makan dengan sesuap mulut, walaupun dia bagi walaupun sebiji tamar, Allah Ta'ala akan menggandakan sebiji tamar yang diinfak itu atau sesuap nasi yang diinfak itu, sampailah dia balik di hari akhirat, dia tengok kedua pahala amalan dia itu tadi, mithla Uhudin, seperti sebesar bukit Uhud. Subhanallah. Bayangkan dia bagi sebiji tamar. Sebiji tamar je dia bagi, tak mengenyangkan pun. Bahkan tak hilangkan kelaparan orang itu pun. Tapi cuma bezanya dia tetap dapat tenaga lah. Dia dapatlah juga tenaga disebabkan kerana makanan yang kita beri kepada dia itu walaupun tidak mengenyangkannya. Tapi dengan sekecil itu pun kata Nabi SAW, Allah Ta'ala akan menggandakan ya, pahala amalan yang diinfakkan walaupun satu dinar itu ataupun satu nilai itu, maka Allah akan menggandakan pahala mereka dengan pahala yang jauh lebih besar daripada apa yang telah mereka infakkan melalui buah tamar ataupun melalui sesuap makanan. Ini nak menunjukkan kalaulah sekiranya seseorang itu benar-benar ikhlas dalam memberi makan kepada orang lain dan dia memberi makan mengikut kadar kemampuan yang dia termampu untuk memberi tanpa membebankan baginya, maka pada ketika itu Allah Ta'ala tahu kemampuannya dan Allah akan gandakan kebaikannya itu, sehinggalah bila dia balik kat negeri akhirat, dia tengok pahala yang telah dia raih, pahala yang telah dia kutip di dunia dahulu, ya, telah pun menjadi sebesar bukit Uhud. Ya. Baik, ini saya sudah senaraikan tentang kenapakah dalam Islam mementingkan soal memberi makan pada orang lain. Kerana pahalanya sangat besar. Yang seterusnya adalah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
dengan kita menyediakan makanan pada orang lain, memberi makan pada orang lain, dia adalah merupakan bukan sekadar amalan, bukan sekadar ia merupakan satu amalan yang di mana seseorang itu dapat menggandakan pahalanya, tetapi dia juga adalah merupakan satu amalan yang menunjukkan dekat dan akrabnya diri seseorang itu dengan Allah Ta'ala. Dekat dan akrabnya diri seseorang itu dengan Allah Ta'ala. Ini berdasarkan kepada hadis Muslim. Hadis ni agak panjang, tapi saya sentuh mana yang perlu. Kata Allah Ta'ala, mana hadis ni hadis kursi. Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, ketika aku sakit, kenapa kamu tak ziarah aku? Anak Adam itu menjawab, ya Allah, ya Tuhanku, engkau adalah merupakan Tuhan kami. Maka bagaimana kami hendak merawatmu sedangkan engkau yang menyembuhkan kami? Kemudian Nabi SAW menyatakan, wahai hambaku, sesungguhnya tahukah kamu bahawasanya ada di antara hamba-hambaku yang telah pun diuji oleh Allah dalam kelaparan. Tadi sakit, tadi yang sakit. Kemudian yang keduanya adalah yang dalam keadaan lapar. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada seseorang, kenapa kamu tak pergi hantar makanan kepada saudaramu yang dalam keadaan lapar itu? Kenapa kamu membiarkan dia dalam keadaan lapar? Dan yang ketiga, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam hadis kursi ini, iaitu golongan orang-orang yang disebutkan pertama tadi adalah golongan orang-orang yang pergi menziarahi orang sakit. Yang kedua adalah golongan orang yang memberi makan pada orang yang lapar. Yang ketiganya di sini disebutkan iaitu golongan orang-orang yang yang memberi pakaian, yang memberi pakaian kepada orang-orang yang memerlukannya. So ada tiga lah, yang ziarah orang sakit, yang memberi makan kepada orang yang lapar atau orang yang memerlukan, dan yang terakhir sekali adalah memberi pakaian kepada orang yang tidak memilikinya. Ini semua adalah termasuk di antara perkara yang berkait dengan sebaik-baik amalan sedekah. Sebab kat sini saya senaraikan tentang kenapakah Allah sebut tentang memberi makan. Jangan kita meremehkan berkenaan dengan sedekah memberi makan. Sebab sedekah ni ada banyak. Sedekah jariah, sedekah tidak jariah dan sebagainya. Tapi antaranya jangan kita sia-siakan peluang untuk melakukan amalan-amalan tertentu yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan lebih pantas dan juga dengan lebih sempurna. Baik, yang seterusnya, mendapat bantuan Allah Ta'ala. Orang yang suka beri makan pada orang lain ni, Allah akan bantu dia. Ini berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim, ketika mana Nabi SAW bertemu dengan Malaikat Jibril di Gua Hira. Maka pada ketika itu Rasulullah SAW pulang ke kota Mekah dalam keadaan tubuh baginda menggigil. Dalam keadaan tubuh baginda itu menggigil. Bukan menggigil kerana cuaca kesejukan, menggigil kerana keadaan baginda yang ketakutan, dan juga dalam keadaan baginda yang dalam kesakitan kerana telah pun dipeluk oleh malaikat Jibril alaihi salam. Bahkan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nabi kata kepada Khadijah, bila Khadijah bertanya, Khadijah pelik kenapa suami dia balik dalam keadaan macam orang yang tidak terurus ataupun macam keadaan orang yang menghadapi kesulitan dan musibah. Maka Khadijah pun bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Maka Nabi jawab, sesungguhnya aku takut kepada sesuatu yang menimpa aku. Maka kata Khadijah, kalla abshir. Tidak sesekali wahai Rasulullah, sebaliknya apa yang kau dapatkan ketika di Gua Hira itu adalah abshir, berita gembira. Kenapa kata Khadijah? Demi Allah, Allah tak akan menghinakan dan mensia-siakan orang-orang yang cuba untuk
mengajak manusia untuk kembali kepada ajaran Nabi dan sunnah Nabi SAW. Antara yang Nabi sebut yang Allah Ta'ala takkan menyakiti Nabi SAW adalah watahmilul kalla. Watahmilu al-kalla. Al-kalla ini dalam bahasa Arab memberi kepada maksud iaitu orang yang memikul satu bebanan yang sukar dan sulit lalu diberikan kepadanya perlindungan dan juga diberikan kepadanya tempat tinggal, maka ini adalah merujuk kepada golongan tahmilul kal. Kerana tahmilul kal ni adalah merujuk kepada golongan orang-orang yang telah pun memberi makan kepada orang-orang yang dalam kesusahan ataupun dalam keadaan yang memerlukan. So kelebihan yang Allah Ta'ala berikan di sini adalah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala hilang dah ni. Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan amalan tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, yang seterusnya. Mana ni? Sekejap ya, hilang pula. Okey. Yang seterusnya adalah kita dah bincang tadi mendapat bantuan Allah. Kerana Nabi SAW memberi makan, suka memberi makan kepada orang. Maka sebab itu bila Nabi cerita Nabi takut berlaku sesuatu pada diri Nabi ketika dipeluk oleh malaikat Jibril, kata Khadijah tak. Kerana Nabi SAW suka membantu memberi makan pada orang yang lapar, maka pasti Allah Ta'ala akan membantu Nabi SAW. Ya. Bahkan kalau kita tengok dalam surah Al-Insan tu, nanti kita akan sampai pada ayat yang ke 11. Sekarang kita bawa ayat 8 kan. Ayat 11 nanti Allah cerita dengan kelebihan memberi makan itu, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Allah akan selamatkan golongan abrar ini daripada 5 azab yang kita bincang tadi tu. Azab mahsyar, azab hisab, azab mizan, azab sirat dan azab neraka. Allah akan bantu. Fawaqahumullah, mana Allah hindarkan, Allah selamatkan mereka daripada asyarra, kejahatan ini maknanya azab pada hari kiamat itu. Ini Allah lindungi mereka. Termasuk juga selamatnya mereka daripada kesulitan pada hari kiamat. Antara yang terakhir kelebihannya adalah Allah Ta'ala selamatkan mereka daripada kepayahan yang perlu mereka hadapi dan kesulitan menjelang hari kiamat. Ini bagi kelebihan memberi makan, ya. Okay, kepada siapa kita kena memberi makan? Keutamaannya kepada 4 golongan yang disebut oleh para ulama. Yang pertama, memberi makan kepada orang yang sedang kelaparan. Tak kira dia orang kaya ke, dia orang miskin ke, dia orang susah ke. Bila kita beri makan kepada mereka, itu juga dikira pahala di sisi Allah. Cuma kalau kita beri kepada orang yang susah, ia lebih afdal. Ya, dia lebih baik. Cuma kalau kita beri makan kepada orang yang senang pun, orang yang berada pun, orang yang tidak terkesan pun, tetap mendapat pahala. Nombor 2, memberi makan pada fakir miskin. Saya daripada beri makan pada orang lapar, beri makan pada hayawan yang lapar. Termasuk juga memberi makan kepada fakir miskin di kalangan manusia. Fakir ni dalam bahasa Arab memberi maksud orang yang tidak ada baginya tempat tinggal. Orang yang tak ada tempat tinggal, mungkin dia ada pendapatan tapi dia tidak mampu untuk menyewa ke ataupun tidak mampu untuk membeli atau memiliki rumah, kerana fakir ini merujuk kepada orang yang tidak ada tempat tinggal. Yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin ni yang tidak mencukupilah makanan dia ke, keperluan dia ke, tidak mencukupi. Dan yang keempat, orang yang meminta. As-sa'il. Kita kena beri makan pada orang yang minta. Kita tengah duduk makan, tiba dia datang, dia minta, saya nak makanan ni. Dan kita tengok dari sudut luarannya menunjukkan dia ni layaklah untuk kita berbuat sedekah kepadanya. Ya, jadi kita memberi makan kepadanya,
kerana disebabkan dia meminta. Ada setengah orang kan dia datang, dia terlalu lapar sangat barangkali, mungkin dia tengok kita pegang buah tamar, dia minta buah tamar lah. Kalau dia tengok kita pegang makanan-makanan yang lazat, dia akan minta makanan-makanan itu. Ya, cuma orang yang sakit ni, dalam keadaan sakit ni, jaranglah sekali kita tengok orang yang tak sakit pergi minta makanan orang yang sakit. Ya. Tetapi di sini adalah merujuk kepada orang yang kelaparan, dia pergi minta kepada orang-orang yang memiliki lebihan makanan. Dan yang keempat adalah jiran. Yang keempat adalah jiran. Kita dituntut untuk memberi makan kepada jiran. Berdasarkan banyak hadis Nabi SAW, antara yang kita dah sebut, Nabi suruh lebihkan kuah dan Nabi suruh bagi pada jiran. Dan ada dalam satu hadis lagi, Nabi beli seekor kambing, kemudian Nabi suruh Aisyah masak ke semua seekor kambing tu, anak kambing tu, Nabi suruh masakkan ke semuanya. Kemudian Nabi tanya pada Aisyah, kita masak banyak tak apa, supaya kita dapat sedekahkan kepada jiran-jiran yang terdekat dan sebagainya. Maka pada ketika itu Nabi SAW bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, Nabi kata kepada Sayyidatina Aisyah, ya, iaitu pesanan baginda Nabi SAW supaya melebihkan kuah, ya, ataupun melebihkan makanan itu agar kamu dapat berkongsi makanan itu dengan orang lain. Maka ini juga menunjukkan pada kita tentang kelebihan dan keutamaan memberi makan, ya, memberi makan kepada orang-orang yang lapar ataupun orang-orang yang memerlukan. Bahkan di sana terdapatnya satu hadis daripada Nabi SAW. Terdapatnya satu hadis daripada Nabi SAW, yang baginda bersabda dari riwayat Muslim, ya Aba Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Wahai Abu Dzar, bila kamu masak sesuatu benda yang mengandungi kuah, maka perbanyakkanlah kuahnya. Ya, perbanyakkanlah kuahnya, nescaya kamu dikira sebagai telah berbakti kepada jiran kamu. Ya, perbanyakkanlah kuah, kemudian bagi kepada jiran, maka dia dikira seperti kamu telah berbakti kepada jiran kamu. Ya, baik. Ini menunjukkan pada kita bahawasanya keutamaan untuk kita memberi makan kepada orang lain yang memerlukan, ataupun kita menyediakan tempat. Ya, kita menyediakan tempat tinggal ataupun tempat meja makan ke, ataupun tempat hidangan makanan ke disediakan bagi mereka, terutamanya kepada jiran atau orang-orang fakir miskin. Maka itu juga termasuk di antara amalan yang memperbolehkan seseorang itu termasuk dalam golongan al-abrar. Ini golongan-golongan yang amalan mereka itu memang selayaknya digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan mereka tergolong daripada golongan al-abrar. Ya. Okey, baik. Tadi kita dah bincang berkenaan dengan kelebihan dan keutamaan memberi makan. Sekarang ni kita masuk perkara yang kedua. Sebaik-baik sedekah adalah memberi pemberian yang paling disukai. Sebab kalau kita tengok ayat 8 tu, Allah kata ala hubbihi. Ala hubbihi, kata Allah. Wa yut'imuna at'ama ala hubbi, maknanya dia beri orang makan dengan makanan yang dia suka. Sebaik-baik sedekah itu apabila kita memberi pemberian yang benda yang paling kita suka, mana yang paling kita sayang, yang itulah kita kena beri pada orang. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya sedekah ini akan berlipat kali ganda ganjarannya, bertambah-tambah ganjarannya adalah apabila kita menginfakkan, membelanjakan sesuatu yang paling disukai oleh Allah dan juga Rasulnya. Ini insya-Allah kita akan sambung nanti macam mana kita nak jadikan sedekah kita ni adalah sedekah yang terbaik. Sebab salah satu sedekah yang terbaik
pengajaran tadabbur yang dia ambil daripada ayat 8 ini adalah kita bersedekah dengan benda yang paling kita sayang. Ya, seperti mana dalam surah Ali Imran Allah Ta'ala menyebut lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan berjaya mencapai kemuliaan, berbuat kebajikan yang tertinggi sehinggalah kalian menginfakkan benda yang kalian cintai atau benda yang kalian sukai. Maka ini adalah merupakan salah satu daripada perkara yang dapat menggandakan amalan. InsyaAllah kita akan sambung balik sebaik-baik sedekah kita ini. Ada banyak dalam hadis Nabi yang telah saya senaraikan kat sini. InsyaAllah kita akan sambung pada siri kuliah kita yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.